Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Bersama kembali dengan Sefakri. Pada video kali ini saya akan membincangkan bagaimana nak menyelesaikan masalah melibatkan kesatuan set. Ini ialah bahagian yang keenam. Mana-mana antara kamu yang tertinggal kereta api boleh ke ruang description untuk link bahagian-bahagian yang sebelumnya. Don't forget to subscribe kerana subscribe itu gratis saja. Jom. Okey, kita pergi kepada praktiskan diri 4.2C, soalan nombor 2. Buku teks muka surat 115. Okey, soalan nombor 1 saya tinggalkan untuk awak jawab sebab dia mudah saja. Okey, soalannya, diberi set B ialah murid yang berasal dari Sabah. Okey, set T, murid yang berasal dari Sarawak. Kamek. Jika sebuah kelas terdiri daripada 40 orang murid dan bilangan set B yang bersatu dengan T ialah 32, hitung bilangan murid yang tidak berasal dari Sabah dan Sarawak. Kamek. Jadi macam mana kita nak selesaikan ini? Dan kita tahu dia ada dua saja set, dia ada persilangan juga. Jadi bentuknya adalah set semesta seperti ini. Okey, dan bilangannya 32 tetapi kelasnya 40 orang. Jadi macam mana kita nak selesaikan ia? Okey, sebuah kelas terdiri daripada 40 orang, kita tahu set semestanya ialah 40 orang. Okey, semua sekali ini 40 orang. Okey. Bilangan kesatuan set B dan T ialah 32. Maksudnya yang warna hijau ini adalah 32 bilangannya. Jadi bilangan pelengkap bagi kesatuan B dan T ialah 40 tolak 32 sama dengan 8, iaitu kawasan yang berwarna merah ini. Jadi 8 itu adalah murid yang tidak berasal dari Sabah dan Sarawak. Itu saja jawapannya. Okey, seterusnya soalan praktiskan diri 4.2C, soalan nombor 3. Sebuah sekolah telah mengadakan sambutan bulan kemerdekaan dengan menganjurkan aktiviti drama, nyanyian, lagu patriotik dan kuis sejarah. Sebanyak 40 orang murid telah menyertai aktiviti tersebut. Diberi 1/2 daripada jumlah murid menyertai drama, 1/4 daripada jumlah murid menyertai nyanyian lagu patriotik, 6 orang murid menyertai drama dan kuis sejarah, dan seorang murid menyertai ketiga-tiga aktiviti tersebut. Okey, confirm ini ada 3 set dan dia ada persilangan set bagi ketiga-tiga itu. Sebab dia bagi tahu ini. Okey, sekiranya tidak ada penyertaan murid dalam aktiviti drama dan lagu patriotik sahaja. Ya, beza aktiviti drama dan lagu patriotik sahaja dengan aktiviti drama dan lagu patriotik. Okey, kita tengok perbezaan dia nanti. Dan juga tidak ada penyertaan murid dalam aktiviti lagu patriotik dan kuis sejarah sahaja. Berapakah bilangan murid yang menyertai kuis sejarah sahaja? Okey, soalan ni panjang berjela-jela Jadi kita keluarkan maklumat itu. Okey, penyelesaian dia. Drama, nyanyian, patriotik dan kuis sejarah. Jadi kita labelkan dulu. Drama sebagai set D, lagu patriotik sebagai set P, kuis sejarah sebagai set S. Mana-mana huruf pun boleh. Saya pilih D, P, S ini. Dia senanglah untuk D untuk drama, P patriotik, S sejarah. Okey, kita dapat bezakan di situ.
Okey, seterusnya 40 orang murid menyertai aktiviti tersebut. Maksudnya itu adalah set semester. Mana D unit P unit S adalah bilangannya 40. Separuh menyertai drama. Jadi drama separuh daripada 40 orang ialah 20 orang menyertai drama. 1/4 menyertai nyanyian lagu patriotik. Okey, jadi NP ialah 1/4 darab 40. 10 orang menyertai patriotik. 6 orang drama dan kuis sejarah. Dan kuis sejarah. Maksudnya persilangan itu. Okey, drama, kuis sejarah 6 orang. Okey, seorang murid menyertai ketiga-tiga aktiviti tersebut. Maksudnya persilangan ketiga-tiga itu adalah seorang sahaja. Okey. Ini adalah bentuk set yang perlu kita lukis sebab dia ada persilangan ketiga-tiga set. Jadi seterusnya kita pergi maklumat yang diberikan. Tidak ada penyertaan murid dalam aktiviti drama dan lagu patriotik sahaja. Maksudnya kawasannya kawasan sini. Kosong di sini. Itu. Kosong. Tak ada. Dan seterusnya tidak ada penyertaan murid dan aktiviti lagu patriotik dan kuis sejarah sahaja. Maksudnya patriotik sejarah tak ada sini. Kosong juga di situ. Okey, barulah kita isi selebihnya. Sama macam awak buat persilangan set sebelum ini, awak akan isi bahagian yang mempunyai persilangan yang paling banyak dahulu. Okey, tengok sini. D silang P silang S, bilangannya adalah 1. Jadi kita isi 1 di sini. Sama juga D silang S 6. D silang S 6. Yang ini dah ada 1. Jadi nilainya 5 sajalah. 5 tambah 1, 6. Okey. Dan seterusnya NP. Bilangan P ini 10. Tengok yang set yang berwarna hijau ini dah ada 1. Jadi semua 10. Maka yang P sahaja 9. Okey. Sama juga D 20. Jumlahnya dah ada 6, jadi bakinya 14, iaitu 20 tolak 5 tolak 1. Set yang berwarna kuning ini. Okey, seterusnya dia nak bilangan murid yang menyertai kuis sejarah sahaja, iaitu kawasan sini yang kita tak tahu itu. Jadi kita boleh kira sebab jumlah semua ini adalah 40. Jadi kita boleh buat persamaan linear. 14 tambah 5 tambah 1 tambah 9 tambah X sama dengan 40 dan X sama dengan 11. Jadi itu adalah jawapan dia. Bilangan murid yang menyertai kuis sejarah sahaja sebanyak 11 orang. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Masih lagi buku teks muka surat 115 pada soalan saja. Sebuah kedai buku membuat kajian terhadap 200 orang pelanggan berkaitan dengan pembelian buku fiksyen atau buku bukan fiksyen. Jadi kita dah tahu di sini 200 orang kesemuanya. Jadi kita tahu bilangan set semester ialah 200 orang. Kajian menunjukkan 114 orang membeli buku bukan fiksyen, 52 orang membeli buku fiksyen dan 27 orang membeli kedua-dua buku fiksyen dan bukan fiksyen. Jadi dia ada 2 set, iaitu satu adalah buku fiksyen dan satu set lagi adalah buku bukan fiksyen. Okey, soalannya. Hitung yang pertama bilangan pelanggan yang beli buku fiksyen sahaja. Lepas tu B, bilangan pelanggan yang membeli buku bukan fiksyen sahaja. Okey, dan C, bilangan pelanggan yang tidak membeli sebarang buku tersebut. Jadi apa-apa pun kita ekstrak dulu maklumat dia. Katakan set F adalah fiksyen, buku fiksyen. Set B adalah bukan fiksyen. Dan seperti saya bagi tahu tadi,
bilangan set semesta ialah 200 orang. Bilangan bukan fiksyen ialah 114 orang. Bilangan fiksyen 52 orang. Dan persilangan dia dua-dua beli buku jenis itu adalah 27 orang. Jadi paling senang kita buat gambar rajah van. Okey, ni ada persilangan di sini. Okey, mana-mana bentuk pun boleh guna Mana-mana bentuk pun boleh guna. Saya nak variasi pada set saya. Okey, jadi sama kita isi dulu persilangan itu iaitu 27. Okey, fiksyen 52. Jadi baki pada 27 adalah 25, iaitu 52 tolak 27 dapat 25. Okey, yang bukan fiksyen jumlah sekali 114 termasuk 27 ini. Jadi yang sini kawasan itu hanya 87, iaitu 114 tolak 27. Dan kita kira ini 61 yang tidak membeli fiksyen dan bukan fiksyen, iaitu hasil daripada 200 set semesta tolak 25 tolak 27 tolak 87. Hasilnya 61. Okey. Jadi, bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja, kawasan yang berlorek ini sahaja. Jadi, nilai dia 25. Okey, 25. Pelanggan yang membeli buku bukan fiksyen sahaja. Sini. 87. Bilangan pelanggan yang tidak membeli sebarang buku, iaitu kawasan luar itu. Jadi itu adalah 61. Tengok di sini, apabila kita buat gambar rajah van, lagi mudah untuk kita jawab soalan. Jadi sila buat gambar rajah van apabila menjawab soalan-soalan seperti ini. Okey, kita pergi pada soalan yang kelima, soalan yang terakhir pada praktiskan diri 4.2C. Murid tingkatan 4 yang terlibat dalam program Kita Semula telah mengumpulkan surat khabar lama, botol plastik dan tin. Okey, ni ada 3 set. Dia ada 3 set. Surat khabar, botol plastik dan tin. 72 orang murid mengumpulkan botol plastik. 36 orang murid mengumpulkan surat khabar lama. 25 orang murid mengumpulkan tin. Tin, 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 tin. 20 orang murid mengumpulkan surat khabar lama dan botol plastik. 8 orang murid mengumpulkan surat khabar lama dan tin. 18 orang murid mengumpulkan botol plastik dan tin. Dan 7 orang murid mengumpulkan ketiga-tiga bahan tersebut. Nampak di situ? Ketiga-tiga bahan tersebut. Maknanya dia ada set yang bersilang ketiga-tiga itu. Hitung jumlah murid yang terlibat dalam program ini. Okey. Kita tengok situ surat khabar lama, botol plastik dan tin. Jadi kita labelkan dululah dengan set-set yang sesuai. S untuk surat khabar, B untuk botol plastik, T untuk tin. Lagi senang untuk kita buat gambar rajah van nanti. Okey, jadi jumlah set semestanya adalah S kesatuan B kesatuan T. Sebab dia tingkatan 4 ini semua yang terlibat. 72 orang murid mengumpulkan botol plastik. Jadi bilangan B adalah 72. 36 orang murid mengumpulkan surat khabar lama. Jadi NS 36. 25 orang murid mengumpulkan tin. Okey, bilangan tin adalah 25 orang. 20 orang murid mengumpulkan surat khabar dan botol plastik. Ya, surat S B. Jadi S silang B 20 orang. 8 orang murid surat khabar dan tin. Surat khabar dan tin. Jadi persilangan di situ S
silang T 8, semuanya bilangan je. 18 orang, botol plastik dan tin B silang T 18. 7 orang kumpul 3-3, maksudnya persilangan ketiga-tiga itu adalah 7. Jadi kita dah berjaya mengeluarkan semua maklumat daripada pernyataan soalan. Okey, apabila kita dah berjaya mengeluarkan maklumat itu, kita boleh lukis gambar rajah van yang sesuai. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kita ada persilangan 3 set, jadi bentuk gambar rajah van dia seperti ini. Jadi kita isi dari bawah. Kita isi dari bawah bilangan persilangan 7. Jadi kita isi dulu 7 di sini. Kawasannya di situ 7. B silang T 18. B silang T kawasannya di sini 11 tambah 7 18. Kita tak tulis 18 di sini sebab kalau 18 tambah 7 dah jadi 25. Dah berbeza dengan bilangan itu. Jadi kita ambil baki sajalah. S silang T 8, 7 tambah 1 8. S silang B 20. Kat sini 20, 7 tambah 13 20. N silang T. Okay, N silang T 25. Ini dah ada 8 tambah 11 19. Jadi 25 tolak 19 dapat 6. Okay, NS 36. NS 36, jadi 36 tolak 1 tolak 7 tolak 13 dapat 15. NB ialah 72. NB adalah 72. Jadi 72 tolak 13 tolak 7 tolak 11, kita dapat 41. Soalan nak jumlah semua sekali yang terlibat dalam aktiviti program kita semula itu. Jadi kita tambahlah semua ini. Jadi 15 tambah 13 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 11 tambah 41. Dan hasilnya ialah 94 orang kesemuanya menyertai program kitar semula itu. Jadi program kita semula ini bagus supaya kita dapat mengguna semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Dan juga dapat menyelamatkan alam sekitar kita daripada tercemar. Dan juga pesanan cikgu, sila buang sampah di dalam tong sampah supaya kawasan persekitaran kita bersih dan tak ada air bertakung dan sebagainya. Okey, jadi sekian dulu daripada saya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan share juga video-video ini kepada kawan-kawan yang lain supaya semua mendapat manfaat. Terima kasih sekali lagi.